Suara saya boleh dengar dengan jelas tak, Tuan Taki? Alhamdulillah. Boleh Jelas dengar. Jelas ya? Ya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat Walten sekalian, walau di mana jua anda berada. Okay. So, pada malam ni saya mengambil tugas, saya mengambil tugas untuk sesi Gold Power di Walten International ini, dengan tajuk Berjaya dan Menjayakan. Okay. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Ismail bin Muhammad Ali. Dikenali dengan Ismail Manjong. Saya pun tak tahu kenapa dia panggil saya Ismail Manjong kan. Sepatutnya kena panggil Ismail Walten lah kan. Betul tak kan? Ataupun kalau yang lebih baik saya rasa letak TMJ. Boleh tak TMJ? TMJ tak boleh lah sebab apa, TMJ orang lain dah ambil kan. Jadi yang sesuai saya rasa TMMJ. Ditambah lagi satu M, Tuan Mail Manjong. Boleh Okey. Jadi saya tinggal di Setiawan di Manjong. Okey, jadi syukur alhamdulillah melalui program yang disusun diatur oleh pihak manajemen Walten International ini, melalui kaedah online seperti ini kita mampu berjumpa. Kita mampu berjumpa walaupun di mana kita berada. Inilah power of internet yang ada pada ketika ini. Jadi saya sudah bermula di Walten ini sejak Februari 2019 yang lalu. Baru sekitar 2 tahun. Bukan satu jangka masa yang begitu lama, tapi syukur alhamdulillah berada di ranking top 10 itu semenjak diwujudkan sehinggalah ke hari ini. Jadi itu lebih kurang untuk pendahuluan Tuan Taki. Okey, baik. Itulah dia Tuan Ismail. Ataupun dikenali sebagai Ismail Manjong. Okey. Jadi kalau kita tengok beliau, latar belakang beliau ni hari ni dalam perniagaan ni beliau telah melakar ataupun mencorak perniagaan ni sangat-sangat manis di mana beliau bukan sekadar berada di dalam top 10 beliau hari ini berada dalam top 6. Maksudnya alhamdulillah hari ini beliau konsisten pendapatan 5 angka sebulan. Jadi hari inilah beliau akan kongsikan dengan kita akan berikan tip-tip yang beliau lakukan dalam perniagaan ini. So hari ini kita harap kita dapat sepenuhnya perkongsian daripada beliau. Dan soalan saya yang pertama kepada Tuan Ismail Manjong, saya tak boleh nak hilang nak kata tu. Okey, jadi alright. Jadi soalan yang pertama saya nak tanya Tuan Ismail, apakah yang diperlukan bagi kita hari ini usahawan ejen Walten ni, apa yang wajib untuk berjaya dalam industri networking? Itu yang pertama, terakhir. Sebab apa? Perniagaan Walten ni adalah berlandaskan platform dia networking dan kita telah menuju ke net commerce. So, apa dia yang diperlukan oleh usahawan? Silakan Tuan Ismail. Okey, persoalan Tuan Taki tadi, saya boleh kupas secara panjang lebar pun boleh, nak ringkas pun boleh, tetapi insyaAllah saya kupas panjang lebar sikit, betul tak kan? Sepanjang pengalaman membabitkan diri dalam dunia networking ataupun networking inilah tetapi kita di Walten syukur alhamdulillah kita berkonsepkan satu konsep yang baru, bukan di Malaysia malahan di dunia. Dengan konsep net commerce yang dibawa oleh Walten International ini. Jadi perkara pertama yang untuk relate juga dengan tajuk yang saya nak kupas pada malam ni, iaitu berjaya dan juga menjayakan. Of course kita semua di sini mahu kepada kejayaan, betul tidak? Sebab apa? Kita dah lama juga, termasuk saya dulu berada di dalam soal pekerjaan. Lama kelamaan terfikir di akal kita bahawa kelangsungan hidup kita, kejayaan kita berada pada satu paras yang boleh dikatakan statik, tidak menaik, betul tak kan? Tetapi ada mungkin boleh menurun oleh kerana beban yang kita tanggung setiap bulan itu, untuk kehidupan kita sebenarnya semakin
bertambah. Okey. Jadi hal yang pertama untuk membolehkan, hari ini kita bercakap dalam konteks perniagaan networking. Okey. Bukan saya bercakap dalam soal konteks menjaya dan berjaya dan menjayakan dalam soal-soal yang lain. Okey, ini adalah fokus sebab kita semua di sini adalah ejen Walten, betul tak kan? Kita adalah rakan-rakan niaga Walten. Anda dan saya adalah sama. Okey, anda dan saya adalah sama. Yang ini yang perlu ditegaskan terlebih dahulu. Jadi, pada fikiran saya untuk berjaya dalam industri networking ini, okey, adalah yang pertama, paling penting adalah pemilihan syarikat yang tepat. Bukan setakat betul. Kalau betul, banyak juga syarikat di luar sana, syarikat yang betul. Tetapi yang penting kita berada di syarikat yang tepat. Okey. Jadi sepanjang daripada awal pembabitan daripada Februari 2019 yang lalu, pelbagai kemajuan-kemajuan yang telah berlaku di dalam syarikat Walten ini sendiri. Okey, contoh daripada sebuah SQ yang berada menyewa di Bukit Puchong, kita sudah berpindah di sebuah Wisma. Okey, SQ kita sekarang ni dipanggil sebagai Wisma Walten. Wisma Walten International yang sedang berada di Seksyen 15 Shah Alam. Ini adalah satu gambaran yang sangat baik bahawa bisnes kita ini adalah bersifat global. Nampak tidak? Okey. Dan juga kita perhatikan juga, okey, di Walten ini kita mempunyai beberapa cawangan yang sudah pun sememangnya beroperasi. Malahan ada yang telah pun beroperasi lebih daripada 1 tahun. Betul tidak? Okey, kita sekarang ni kita tahu kita ada cawangan di Sungai Petani, kita ada cawangan di Ipoh, kita juga ada cawangan di Johor, di JB, dan juga dalam perancangan yang diberitahu daripada Tuan CEO kita akan buka branch juga di Air Keruh Melaka. Jadi ini adalah menampakkan bahawa syarikat begitu berkomitmen dalam menjalankan perniagaan. Okey. Jadi untuk soal ini sahaja, syarikat dimaklumkan kepada kita bahawa telah membelanjakan lebih daripada 10 juta ringgit untuk tujuan prasarana bisnes. Nampak? Jadi yang menarik juga dibandingkan dengan syarikat-syarikat yang lain yang kita lihat adalah semua branch ini bukan dimiliki oleh mana-mana ejen. Bukan dimiliki oleh mana-mana leader. Dia adalah semuanya di bawah syarikat sendiri. Jadi kita sebagai ejen Walten tak kisahlah kita ni dalam grup siapa sekalipun, kita boleh menggunakan prasarana yang disediakan dengan senang hati. Nampak tidak? Okey. Jadi yang kedua yang kita lihat yang ada di Walten ini yang perlu kita sama-sama syukuri. Okey. Kita lihat daripada sudut sistem. Okay, sistem back office kita itu adalah berada dalam keadaan yang sangat-sangat mudah dan juga canggih. Betul. Segala-galanya berlaku di sana. Pendaftaran boleh di sana, buka sub account, upgrade, betul tak kan? Dan juga everything pun di sana. Okay, sehingga kan tracking number untuk produk kita pun semua juga boleh dilihat di sana. Jadi sistem ini seperti yang kita selalu dengar, okey, Walten sistemnya adalah one world one system. Bukanlah bisnes kita ni di mana sekalipun, okey, sistemnya adalah sama. Dan hierarki itu tidak terputus. Itu maksudnya. Okey. Jadi dan juga yang perlu kita lihat bersama-sama, ini part of company yang saya nak cerita ini kan. Team management Walten. Team management Walten itu sendiri adalah sangat gigih, sangat committed dalam menjalankan tugas-tugas masing-masing. Semuanya memainkan peranan yang begitu baik sekali. Tujuannya kita perlu sedar adalah sebenarnya untuk membantu kita menjalankan perniagaan ini. Okey. Jadi mereka-mereka yang saya sebutkan ini contoh di waktu kita berada di dalam PKP ini, okey. PKP, PKPB, PKPD, PKP tak habis-habis ni, betul tak kan? Tak tahu bila pun nak habis. Okey. Pelbagai program, pelbagai latihan dirancang oleh pihak syarikat supaya
perniagaan ni terus berjalan. Nampak tidak? Jadi ini dia memerlukan satu gabungan, satu tenaga, satu usaha yang bijaksana daripada pihak pengurusan. Jadi sudah semestinya kita sedia maklum bahawa ianya adalah diketuai oleh Grup CEO World Tank International, Tuan Ismail Cik Ani sendiri. Betul kan? Dan juga isteri dia, Puan Zahira sebagai COO. Dan di World Tank ini, sedar atau tidak, okay, kita cukup beruntung. Cukup beruntung kenapa? Sebab di luar sana orang lain jalankan bisnes, dia mencari mentor untuk bisnes dia, betul tidak? Okey, tapi kita di World Tank International ini, kita dapat mentor percuma, betul? Kita dapat mentor percuma kerana kita ada CDO, Chief Development Officer Mentor Amri. Yang pada hemat saya, pada pandangan saya, beliau adalah orang yang sangat-sangat committed untuk menyebarkan ilmu yang penting kepada kita untuk tujuan supaya kita menjalankan bisnes ini dengan cara yang betul. Dan juga dibantu juga oleh tim management yang lain, contohnya seperti Pak Balan, betul tak kan? So orang yang memang pada saya walaupun rakyat Malaysia tetapi bercakap dah serupa macam orang Indonesia. Begitu fasih sekali berbahasa Indonesia. Nampak tak kan? Dan kita perlu banyak belajar daripada mereka. Kita perlu banyak belajar daripada mereka-mereka ini. Okay? Dan juga yang memperkemaskan juga sistem World Tank ini kerana kita ada, tanpa kita sedar sebenarnya di belakang itu, okay? CFO, Chief Finance Officer, iaitu Tuan Mazli, accountant kepada World Tank International ini. Okay? Sebab apa? Di World Tank kita tahu dia mengamalkan prinsip tiap-tiap hari withdraw. Tiap-tiap hari withdraw. Every day is a payday, every day is a withdraw day. Nampak tak? Kecuali lah Sabtu Ahad, jangan masuk lah yang tu, betul tak kan? Working day, nampak? Siapa yang bertanggungjawab untuk benda ni? Sudah semestinya adalah CFO kita Tuan Mazli. Nampak? Dan juga staf-staf sokongan di World Tank yang lain seperti Tuan Taki pada malam ni dan juga bahagian-bahagian delivery dan sebagainya. Semua mereka ini bekerja keras. Semua mereka ini bekerja keras untuk memenuhi keperluan dan supaya perjalanan bisnes kita berjalan dengan lancar. Jadi, pada hemat saya juga, ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam elemen memilih syarikat yang betul. Okey? Dan juga kita lihat yang kita sedia maklum, okey, kehadiran kita di World Tank ini sendiri, ramainya adalah di antaranya berpunca daripada untuk mengembalikan soal kesihatan tubuh badan kita. Betul tidak? Bukan kita tiba-tiba join di World Tank ini adalah kerana duit semata-mata. Nampak? Ramai yang menyertai di World Tank ini asalnya adalah kerana nak menggunakan produk untuk kesihatan tubuh, kemudian dapat keputusan yang bagus, kemudian dengan secara gembira sharing kepada orang ramai tentang kebaikan produk. Seterusnya menjadi ejen yang aktif di World Tank ini. Okey. Dan produk kita pun tak banyak, okey, cukup orang kata apa, ngam lah. Okey, ada 5 produk yang kita sedia maklum itu, okey. Dan kita juga maklum bahawa dalam usia selama baru tempoh 2 tahun, satu tempoh yang pendek, okey, bukan panjang, World Tank dah masuk ke pasaran global. Betul? World Tank dah masuk ke pasaran global, sah dijalankan di Cambodia, sah berjalan di Indonesia, dan dimaklumkan dalam tahun ini kita cuba untuk masuk ke Singapura dan juga Brunei. Jadi segala usaha ini adakah dilakukan oleh kita yang sebagai ejen? Tidak, betul tidak? Okay, ini adalah usaha yang dilakukan oleh pihak syarikat demi mengembangkan perniagaan. Bermaksud World Tank adalah sebuah bisnes yang direka untuk berjalan dalam jangka masa panjang. Ini penting. Kita tak nak apabila kita yang sebagai ejen bersungguh-sungguh melakukan pemasaran dan sebagainya, masuk dalam market ke segenap ceruk, okay, ke segenap bandar, ke segenap pekan, ke segenap kampung, tiba-tiba syarikat pula buat hal. Seperti yang saya percaya anda pernah mengalami keadaan begini sebelum ni. Nampak tidak? Jadi insya-Allah
dengan apa yang kita lihat ada di World 10 ini, dengan segala apa yang sedang pun berlaku, kita percaya. Kita percaya, ini perkara penting. Kita percaya bahawa World 10 ini sebuah syarikat yang akan berkembang dengan begitu hebat sekali untuk jangka masa yang lebih panjang. Jadi kita nak menumpang di sini, kita rasa selesa tak? Of course kita rasa selesa, betul tidak? Of course kita rasa usaha yang bakal kita curahkan insya-Allah bakal menghasilkan kejayaan kepada diri kita dan juga kumpulan kita. Okey? Jadi dan juga kita tahu bahawa dalam tahun ini juga dimaklumkan oleh Tuan CEO dalam program training yang pada hari Sabtu lepas, saya percaya ramai daripada anda di sini menyertainya. Syukur, tahniah, syabas. Dimaklumkan bahawa perancangan masa depan World 10 produk akan bertambah. Produk akan bertambah. Yang dimaklumkan adalah produk berasaskan susu awal lembu dan juga campuran dengan ekstrak halia hitam. Nampak tak? Bakal menjadi satu produk yang viral juga, dan ada lagi penambahan-penambahan yang menarik, yang dimaklumkan kita akan ada application sendiri dengan segala aspek security yang baik, dengan pelbagai fungsi, dan dengan memerlukan perbelanjaan yang sangat-sangat tinggi. Nampak? Jadi insya-Allah perkara pertama yang perlu bagi kita untuk berjaya ini sudah pun berada di World 10 International. Kita tidak perlu ada sebarang kebimbangan daripada sudut itu. Jadi saya serahkan balik kepada Tuan Taki. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Ismail. Alright, jadi dah terjawab soalan kita yang pertama tadi. Jadi itu adalah di bahagian syarikat. Maknanya Tuan Ismail telah menjawab untuk kita apa yang syarikat telah sediakan kepada usahawan-usahawan World 10. Okey, jadi soalan saya yang kedua, Tuan. Apa pula part kita sebagai usahawan, ejen untuk kita berjaya dalam perniagaan World 10 International ni? Boleh tak kita berikan peluang kepada Tuan sedikit panjang kupasan? Silakan. Okey, saya faham apa yang dimasukkan oleh Tuan Taki tadi. Okey, tadi saya bercerita soal part of company. InsyaAllah kita rasa selesa jiwa kita, kerana kita berada di platform yang betul. Betul tak? Tetapi dalam soal untuk kita berjaya, untuk diri kita, apakah yang perlu untuk diri kita? Sebab apa? Syarikat hebat bagaimana sekalipun, fasiliti hebat bagaimana sekalipun, kalau kita tak ubah diri kita, kita tidak akan pergi ke mana-mana juga. Jadi yang saya fikir, part yang paling penting sebelum kita memulakan perniagaan di World 10 International ini, yang pertama saya fikir, betulkan niat kita dulu. Saya percaya anda setuju atau tidak. Betulkan niat kita dulu untuk menjalankan bisnes ini. Kenapa kita nak jalankan bisnes ini? Mengapa kita nak jalankan bisnes ini? Nampak tidak? Apa kita punya niat untuk ibu dan ayah kita? Apa niat kita untuk anak-anak kita? Apa niat kita untuk isteri untuk isteri kita. Kalau isteri-isteri itu ada sebilangan saja, betul tak kan? Untuk isteri kita. Apa niat kita untuk masyarakat kita? Apa niat kita untuk agama kita? Apa niat kita untuk negara ini? Ada macam-macam yang perlu kita fikir sebenarnya. Tetapi secara ringkasnya, kita ini kebanyakannya adalah sudah pun dewasa, betul tidak? Kita sudah berada di alam pekerjaan. Kita juga, yang saya perlu tekankan di sini, salah satu niat yang penting adalah supaya kita bayar hutang-hutang kita. Betul tak? Betul tuan-tuan? Hutang-hutang ini, hutang-hutang ini saya percaya ramai orang ada hutang. Ramai orang ada hutang. Jadi kita berada di World 10 ini, salah satu sebab adalah kerana kita nak selesaikan segala hutang-hutang kita. Sama ada hutang yang kecil sehinggalah hutang yang sebesar-besarnya. Nampak tidak? Dan untuk jelas di sini, kita perlu menulis. Betul? Hutang ni ada banyak jenis.
Nampak tak? Hutang kita ni, kita dah lama dah dibelenggu oleh hutang piutang, betul? Dibelenggu oleh hutang kenderaan, kereta kita tak habis-habis bayar. Dibelenggu oleh hutang rumah kita berpuluh-puluh tahun. Ada juga yang dibelenggu oleh hutang kredit kad. Ada juga yang dibelenggu oleh hutang koperasi. Macam-macam bentuk hutang pun ada. Nampak tak? Dan juga, kita juga ada hutang mungkin dengan ibu bapa kita, pasangan kita, dan juga mungkin juga rakan-rakan kita. Betul ke tidak? Okey. Jadi, perkara ini anda tak perlu jawab kepada saya di sini sebab ini adalah soal yang sensitif kepada diri kita sendiri. Betul? Apa yang perlu kita buat adalah, okey, niat untuk bayar hutang ni saya beritahu kepada anda adalah satu niat yang murni, satu niat yang betul, satu niat yang sangat bagus. Senaraikan hutang-hutang kita. Senaraikan hutang-hutang kita. Daripada sekecil-kecil hutang sehingga sebesar-besar hutang. Nah, itu kita nak bagi tahu aku buat World Time International ni supaya aku selesaikan segala bentuk hutang piutang aku. Nampak? Kadang-kadang kita ni lupa. Cuba tulis balik. Baru kita nampak dengan jelas menjadi salah satu sebab mengapa kita perlu jalankan bisnes di World Time International ini. Nampak? Okey. Dengan kawan satu hal juga, betul tak kan? Kita lupa banyak. Janji bayar lepas 3 bulan, lepas 6 bulan contohnya, rupa-rupanya dah 5 tahun tak bayar-bayar. Ini satu benda yang berat sebenarnya. Sebab saya selalu berfikir di fikiran saya, kalau kita ni tahan hak orang lain, okey, maksudnya kita tak bayar hutang kita yang sepatutnya kita bayar. Tunggu. Tuhan tahan hak kita. Jaga-jaga tuan-tuan. Okey, kita tahan hak orang lain, suka ke tak suka ke, okey, Tuhan tahan hak kita. Yang ini kena jaga tuan-tuan. Nampak tak? Kita rasa mungkin kawan tu tak ada apa-apa. Kawan tu tak nak cari gaduh, nak jaga silaturahim dan sebagainya. Tetapi mustahil kita yang melakukan hutang lupa dengan hutang kita. Nampak? Ini betulkan niat kita. Ini termasuk dalam soal niat. Yang kedua, dalam soal ini kita juga perlu menulis matlamat kita. Apa yang perlu kita nak capai di World Time International ini? Sebab ramai orang, okey, dia hanya berkeinginan. Dia kata dia nak kereta mewah, dia kata dia nak rumah, dia kata dia nak bayar hutang. Tetapi dia tidak menulis perkara ini. Anda tahu tak? Okey, segala apa yang hanya ada di fikiran, okey, selagi ianya tidak ditulis, itu bukan namanya matlamat. Itu baru namanya keinginan sahaja. Dan keinginan ini selalu tergugat. Selalu tergugat oleh dugaan-dugaan dan cabaran-cabaran yang kita alami dalam proses kita menempuh kejayaan. Nampak? Sebab itu kita tekankan perkara-perkara yang seperti ini mesti ditulis di dalam sebuah buku yang khas. Kita saja yang tahu. Nampak tak kan? Dan dia mestilah jelas. Okey. Yang kedua, dalam proses untuk kita berjaya di World Time ini, okey, kita bercakap untuk berjaya di World Time, kita perlu, pada hemat saya, juga tidak kurang penting, kita perlu ubah sikap kita. Sikap kita. Saya yang malam ni bercakap kepada anda bukanlah bermakna saya ni dah bagus dalam segala aspek ini. Kita ubah sama-sama, boleh? Okey, kita ubah sama-sama. Anda dan juga saya, ejen di World Time, sama. Okey, peluang kita sama. Syarikat ini sama, produk ini sama. Plan commission ini sama. Jadi peluang kita adalah sama. Nampak? Jadi untuk berjaya ini sebelum kita nak perkara yang lebih besar, ubah sikap kita. Okey, apa sikap yang perlu kita ubah untuk menjalankan perniagaan ni? Okey, yang pertama, daripada orang yang rasa diri kita ni malas, kita tukarlah kepada jadi rajin, berlawanan. Nampak tidak? Okey, siapa rasa diri dia malas, tukar pergi jadi manusia yang rajin. Nampak? Kalau soal contohnya soal membaca. Ramai orang bab ini pun dia gagal. Nampak? Bab membaca ni. Soal World Time International ni dia dah join 6 bulan, dia dah join 1 tahun. Tapi buku yang hanya setebal 55 ke 60 muka surat ini,
masih banyak pertanyaan walaupun dah selepas 6 bulan, walaupun dah selepas 1 tahun. Kenapa berlaku begitu? Sebab apa? Sebenarnya, walaupun dah lama, tetapi kita tak baca buku itu dengan betul. Nampak tak? Okey. Ada perasaan malu contohnya dalam menjalankan perniagaan ni, buanglah malu. Betul? Buang malu untuk perkara yang betul, bukan buang malu yang bukan-bukan. Nampak tak? Okey, daripada orang yang suka buang masa, jadilah kepada orang yang suka menepati masa. Nampak? Dan andainya diri kita ini kita rasa sebagai orang yang manja. Ini pun satu penyakit, nampak? Ini siapa yang boleh cek? Diri kita sendiri. Adakah kita ni jenis orang yang manja? Umur bukan menandakan bahawa kita ni sudah bukan lagi manja. Nampak tak? Ada yang dah berusia lebih tapi masih manja. Nampak? Manja dengan isteri itu betul lah. Okey? Tapi manja dalam menjalankan perniagaan ini susah, nampak? Okey? Jadi kita cepat-cepat jadi convertkan diri kita daripada seorang yang malas kepada rajin, daripada seorang yang malu tadi kepada orang yang malunya bertempat. Nampak tak kan? Daripada orang yang manja kepada orang yang cepat berdikari. Ini sangat-sangat penting. Okey? Dan juga apa yang perlu kita tukar diri kita untuk berjaya besar. Ini kita bercakap dalam hal, insya-Allah tuan-tuan dan juga saya, kita bercakap dalam soal kita nak passive income. Nampak? Kita nak income yang seperti kata yang biasa kita dengar, bagaimana pendapatan tahunan kita boleh tukarkan dia kepada pendapatan bulanan. Nampak? Okey, saya berani bercakap begini dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni, okey? Kerana apa? Saya, okey, dah sekian bulan ni, okey, pendapatan bulanan adalah seperti seolah-olah bersamaan dengan sewaktu saya bekerja dulu, perlukan jumlah masa 3 tahun. Nampak? Jadi di Voltan ni boleh capai satu benda yang kita dulu rasanya tak boleh capai. Nampak? Pendapatan 3 tahun boleh hari ni saya dapat dalam tempoh 1 bulan. Inilah tugas kita supaya anda faham potensi bisnes di Voltan ini. Dan kita perlu ada satu kesanggupan yang sangat tinggi. Nampak? Kalau diri kita ni jenis orang yang jenis tak sanggup itu, tak sanggup ini, tak sanggup macam-macam, kita kena tukar diri kita menjadi orang yang berkesanggupan tinggi. Nampak? Ya. Dan juga be a fast learner. Jadi orang yang cepat belajar. Be a fast learner. Dia ada kata lawan dia. Be a fast learner, okey, ataupun fast selenger. Tahu tak? Kalau fast selenger ni anda tahu dah, dia buat tak tahu je kan. Leader dia bagi tahu itu, bagi tahu ini dan sebagainya, dia buat tak tahu je. Itu fast selenger, teman. Kalau kita berada di situ, na'udzubillah, saya percaya yang datang pada malam ni Zoom meeting ni semua insan-insan yang positif mudah-mudahan. Okey? Dan kita perlu jadi orang yang mengamalkan prinsip 3M. Okey, kita perlu menjadi orang yang mengamalkan prinsip 3M. Yang pertama, kita mesti jadi orang yang mahu belajar. Okey, saya sampai ke hari ini masih belajar. Saya sampai ke hari ini ada program Zoom meeting dengan Mentor Amri, dengan Pak Balen, dengan bos, dengan training new dan sebagainya. Saya masih ikut, tuan. Saya masih ikut sampai hari ini. Sebab apa? Belajar ini tiada penghujungnya, betul? Okey, kita belajar demi belajar supaya kita boleh menyerap segala ilmu ini dengan lebih betul, supaya kita boleh bercakap dengan lebih tepat. Nampak tak? Okey. Yang pertama mesti mahu belajar. Yang kedua, mesti mahu diajar. Kita nak belajar dan ada orang mahu mengajar. Di Voltan ni ada ke tak ada? Ramai orang nak mengajar kita, betul tak? Sehingga sampai tahap kita ni tak ada masa untuk urusan sendiri pula dah. Sebab ramai sangat orang menggunakan masa dia untuk mengajar kita. Nampak? Program-program yang dijalankan di Voltan ini setiap minggu pun cuba kita lihat. Okey? Program macam-macam yang secara online yang disusun oleh syarikat. Nampak? Ramai orang mahu mengajar kita. Jadikan diri kita sebagai orang yang bersedia untuk diajar. Dan kemudian apabila kita dah tahu intipati dia tentang produk, tentang peluang, tentang plan commission dan sebagainya, kita mesti jadi orang yang berkesanggupan untuk mahu mengajar. Bukan mampu, mahu mengajar.
Mampu tu perlu juga. Okey. Jangan hanya faham untuk diri kita saja. Tetapi kita, bila kita nak cerita dengan orang, masih lagi gagap-gagap. Nampak tak? Masih lagi tak mampu nak bercerita, nak mengupas intipati Volten itu sendiri kepada rakan-rakan ejen bawahan kita. Nampak? Kesanggupan ini perlu. Dan ia berlaku bila? Dan ia berlaku setiap hari. Okey, saban waktu. Ia perlu diulang-ulang. Setiap hari juga kita masih belajar. Setiap hari juga kita menyediakan diri kita untuk boleh diajar. Setiap hari juga kita membolehkan diri kita untuk mengajar apa yang kita dah tahu. Okey, itu di antara perkara-perkara yang penting. Okey, dan juga saya pesan kepada anda, sikap kita yang perlu ditukar untuk berjaya. Kita perlu berlaku jujur. Okey, kalau kita ni orang yang tidak jujur ataupun kurang jujur, tukarkan diri kita ini kepada orang yang jujur. Sebab apa? Tak ada sesiapa yang suka berdamping dengan orang yang tidak jujur. Betul ke tidak? Okey, kalau mana-mana orang ataupun kita mempermainkan mana-mana orang, berapa kali boleh main? Sekali je, tuan-tuan. Nampak tak? Bukan boleh banyak kali pun. Lepas tu dia tak nak dah berurusan dengan kita kerana kita kelihatannya tidak jujur. Okey? Dan juga tahap keyakinan kita. Tahap keyakinan kita ini juga perlu tinggi. Okey, tak boleh kerana sesuatu kita jadi lembik, lemah, longlai dan sebagainya. Kalau kita nak jadi berjaya, perkara-perkara ini perlu diselesaikan. Dan di antara sikap yang perlu juga untuk kita berjaya ini, saya percaya anda pun ada leader-leader anda, ada leader-leader top 30 anda, top 10 anda, betul tak kan? Mereka selalu menyampaikan ilmu kepada kita sebab kita ada program syarikat dan kita juga ada program grup masing-masing, betul? Okey, apa yang diberitahu, yang dimaklumkan oleh leader anda kepada anda, jangan tapis-tapis. Okey, jangan tapis-tapis segala pesanan, segala nasihat dia, segala saranan dia kepada kita. Okay, sebab apa? Insan-insan yang committed ini, saya percaya anda tahu siapa dia. Okay, orang-orang yang begini ketika dia membantu kita, menasihatkan kita, insya-Allah kerana apa? Kerana dia nak tengok kita berjaya. Okay? Jadikan kita ni sentiasa dalam mood ready. Sentiasa dalam mood ready. Ini juga penting, jangan selalu tapis. Okay? Dan yang penting juga untuk kita berjaya ini, yang ketiga pada perkiraan saya adalah kita perlu bertindak. Perlu bertindak. Kita dah betulkan niat kita, kita dah betulkan sikap kita. Okay? Yang ketiga kita perlu bertindak. Bertindak ini mesti bertindak saban hari. Okay? Setiap hari. Okey, tuan-tuan percaya tak cakap saya? 3 bulan yang pertama adalah satu tempoh yang sangat penting. Okey, untuk menentukan kita boleh pergi sejauh mana di dalam bisnes itu. Bagi full commitment dalam tempoh 3 bulan yang pertama. Okey, nampak? Bila kita dah banyak tahu, dah banyak dah ikuti kelas, dah banyak dah bersembang dengan leader, dah tahu banyak dah. Dah tahu banyak sangat perkara dah. Okey, tetapi kita masih lagi tak ada buat apa-apa. Nampak? Itu maksudnya orang ni hanya dalam keadaan, okey, apa dia? Apa dia? Dia buat tahu tuan-tuan. Tanya apa pun semua jawab tahu. Tanya produk tahu. Tanya plan tahu. Tanya strategi tahu. Buat tak tahu. Nampak? Okey, sepatutnya apabila kita dah tahu banyak, apa yang perlu kita buat? Kita mesti berada di dalam keadaan tahu buat. Kita mesti tahu buat. Tahu buat. Tahu buat. Daripada sana kita akan dapat banyak pelajaran. Kita akan dapat banyak pelajaran. Jangan buat-buat tak tahu pula. Ini susah tuan-tuan. Diri kita sendiri berada dalam mood yang bukannya ke arah kejayaan. Nampak? Sediakan diri kita sentiasa dalam mood yang membolehkan kita berjaya. Okey. Kerja kita di networking business ini sebenarnya tak susah mana pun. Betul tak kan? Tak susah mana pun. Okey. Kita perlu gunakan masa kita dengan begitu baik sekali. Okey.
Kalau yang full time tu okey lah. Betul tak kan? Kalau yang part time pun okey. Macam saya lain, part time pun bukan, part time pun bukan, full time pun bukan. Saya anytime saja. Itu beza dia pula. Okey. Tak kisahlah sama ada anda buat ini secara part time ataupun anda buat secara full time, yang penting bagaimana kita menyusun masa tadi. Ini juga perkara yang utama yang perlu diselidiki oleh semua orang. Nampak tidak? Okey. Dan apa yang kita perlu buat sebenarnya simple saja kerja kita dalam network marketing ini. Yang pertama, kita perlu sharing. Betul. Kita perlu sharing. Yang kedua, kita perlu sharing. Yang ketiga juga kita perlu sharing. Okey, itulah tugas kita di dalam industri network marketing. Sharing setiap hari, setiap masa, setiap ketika, tiada istilah jemu. Nampak? Jangan sering diganggu dengan penolakan. Jangan sering diganggu dengan pelbagai keadaan. Nampak? Orang mau, orang tak mau, itu perkara biasa. Okay, yang luar biasa adalah kita masih meneruskan sama ada orang mau atau orang tak mau. Sebab orang mau, alhamdulillah, orang tak mau tak mengapa. Dia tetap kawan kita. Nampak? Sebab apa? Kita buat bisnes ini, kita bawa dua peluang. Kita menyarankan kepada orang, bukan memaksa orang. Kita kena ingat. Okay, yang pertama, kita bagi peluang tentang soal kesihatan. Okay, membaiki kesihatan menggunakan produk yang hebat ini. Yang kedua, okay, kita beri peluang supaya bawa kawan kita untuk ubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Nampak tak? Tapi kalau kita dah bawa benda baik, orang tak nak terima, itu benda biasa. Cumanya jangan belum cerita dah tuduh orang tak mau. Ramai macam ni. Betul tak? Kawan ni tak boleh lah, dia ni susah lah. Tak nak lah aku cerita dengan dia. Nampak tak? Siapa buat keputusan? Dia buat keputusan ke kita buat keputusan? Kita yang buat keputusan. Betul tak? Jangan buat keputusan buruk untuk orang lain. Okey. Dan juga perlu belajar untuk menjawab objection. Perlu belajar untuk menjawab objection sama ada daripada kalangan rakan network kita, okey, ataupun prospek kita secara profesional. Profesional. Jangan jawab acuh tak acuh. Orang tanya tu asyik nak melenting je kerja dia. Kenapa jadi macam tu? Nampak tak kan? Orang tanya kerana dia tak tahu. Kalau dia tahu, insya-Allah dia tak tanya. Nampak tak? Dan ada mungkin juga orang tanya, dia nak menduga ilmu kita. Betul? Jadi sentiasa sediakan diri kita apabila nak menjawab apa-apa bentuk objection ataupun pertanyaan, mestilah secara yang profesional. Okey, cara yang paling mudah yang kita lihat, semua orang saya percaya ada grup WhatsApp bersama dengan grup leader masing-masing. Betul? Apabila ada orang bertanya, dia jawab, dia typing, dia punya teks WhatsApp tu kan, dia seorang je faham. Kan? Dia punya bahasa tu, dia punya short, dia seorang je faham. Nampak tak? Itu dah menunjukkan bahawa kita ni tak profesional. Okey, jawab cara yang profesional. Kan? Dan apabila kita dah jalankan bisnes ini, okey, menetapkan matlamat kita berkongsi dan sebagainya, of course kita akan ada followers. Okey, kita akan ada orang yang sign up sebagai referral kita, betul? Dan automatically juga lama kelamaan bila kita teruskan, kita akan ada indirect referral kita yang semakin ramai, betul tak? Okey, macam saya sendiri sampai hari ini masih lagi melakukan referral, masih lagi menaja rakan-rakan baru. Okey, sebab ramai orang yang tak tahu sebenarnya tentang warteg ni, jangan bimbang, betul tak? Dan juga dalam masa yang sama, rakan referral kita tadi menaja ramai kawan-kawan dia yang lain. Sediakan diri kita untuk mampu mengenal indirect referral kita seramai yang boleh. Ini ramai orang gagal buat. Dia kenal kawan yang dia taja je. Kemudian kawan-kawan yang di bawah dia, anak, cucu, cicit, semua dia tak tahu dia. Ini bukan tugas aku, itu upline dia punya hal. Aku tak tahu. Okey, kalau kita nak berjaya ni, selalu kita kena ingat bahawa kita kena bantu seramai mana pun orang yang asalkan dia mahu bersetuju bersama kita. Syukur, alhamdulillah dia setuju bersama kita, betul tidak? Daripada kalau tak ada orang nak ikut kita. Nampak tak kan? Okey.
Dan dalam teknik ini apabila kita bertindak ini mesti ada satu penyampaian knowledge yang berkesan. Okay, sebagai contoh yang mudah yang saya cerita, yang saya perlu kupaskan di sini, saya tak tahu secara lebih teliti pasal IT ni. Betul tak kan? IT ni satu ilmu mungkin kepada golongan yang muda-muda cukup bijak. Okay, bagi saya dia hanya sekadar saja. Tetapi gunakan satu kaedah yang saya guna daripada awal dulu sampai ke hari ini, ternyata dia masih lagi berkesan. Saya hanya gunakan WhatsApp saja. Saya gunakan WhatsApp saja, sediakan grup. Okey? Apa yang perlu kita buat? Orang yang dah menyertai kita, direct referral kita, indirect referral kita, mesti ada satu grup WhatsApp yang khas. Ini adalah agent. Ini adalah WhatsApp grup agent. Okey? Segala info-info yang berkaitan dengan bisnes ini mesti disalurkan setiap masa, setiap waktu dan setiap ketika. Jangan malas. Ada orang buat grup nak, tapi tak jaga grup. Grup tu dia jadi macam grup mati. Nampak tak kan? Okey, grup WhatsApp ini perlu disalurkan info pagi, petang, malam, sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Nampak? Yang ini 3 hari sekali baru masuk info, kenapa? Betul? Dan juga dia mesti juga ada satu grup untuk prospek. Dan grup prospek ini satu kesilapan yang selalu dilakukan adalah kumpulkan prospek dalam satu grup WhatsApp. Itu salah. Kumpulkan mereka di dalam grup broadcast. Itu betul. Nampak? Okay? Prospek mesti dalam grup broadcast. Okay? Kita bagi Assalamualaikum. Send. 250 orang akan dapat masing-masing. Nampak tak? Ini penting. Setiap hari salurkan maklumat, salurkan iklan kita. Ini saya buat tuan-tuan. Daripada awal dulu sampai hari ini. Ini saya buat. Nampak tak? Jadi anda kalau belum buat, sila buat. Sebab percuma. Percuma. Apa yang saya nak bagi tahu ini adalah semuanya secara percuma. Percuma tak kena bayar. Kalau tak faham lagi, tak tahulah. Betul tak kan? Dan rajin-rajinlah simpan bahan-bahan yang penting, okey, di dalam kita punya smartphone. Jangan smartphone aja smart, begitu hebat, begitu canggih, betul tak kan? Tapi storage kita kelang kabut. Storage kita kelang kabut. Mana folder untuk gambar? Satu folder untuk gambar, untuk testimoni bergambar contohnya. Mana folder untuk testimoni video? Mana folder untuk copywriting? Dan ada macam-macam cara yang lebih bijaksana boleh dilakukan untuk menyimpan bahan-bahan ini. Saya bercakap begini kerana apa, tuan-tuan? Ada yang setiap kali dia nak, setiap kali dia minta. Betul tak? Betul tak? Naik pening kita. Nampak tak? Tiap-tiap hari minta, kadang-kadang minta benda yang sama tu berulang-ulang. Nampak tak? Kena guna sistem, kena pandai menggunakan smartphone kita ni. Okey? Dan juga cara-cara yang lebih advance yang kita nampak pada hari ini, ada orang boleh buat website, ada orang boleh buat Telegram channel, ada orang boleh buat sampai YouTube channel untuk menyimpan video-video ini. Dan ini adalah satu orang kata apa? Satu cara yang lebih baik. Yang sekiranya anda ini faham cara ini, mana-mana kawan anda yang tak faham dan sebagainya, ajarlah. Jangan kedekut ilmu, betul tak kan? Ada orang dia tahu sesuatu, dia tahu dia sombong untuk diri dia. Dia tak mau nak tolong ajar kepada rakan-rakan yang lain. Jangan buat begini. Nampak tak? Bantu kawan-kawan kita. Bantu lebih ramai orang. Apa yang kita harap? Tuhan bantu kita. Nampak? Jangan harap kawan tu bantu kita. Itu pun dah tak betul dah. Tak ikhlas namanya. Kan? Kita bantu ramai orang. Tuhan bantu kita. Nampak? Simple saja. Okey? Dan yang tidak kurang penting juga perkara yang keempat dalam untuk membolehkan diri kita berjaya ini, okey, bentuk pasukan. Bentuk teamwork kita. Bentuk teamwork ataupun kerjasama. Siapa dia? Orang yang bekerjasama, yang boleh bekerjasama dengan kita. Daripada kalangan ramai-ramai orang yang di dalam referral dan indirect referral kita. Sebab kita tahu, dalam Waltan ini, ramai orang juga jadi ejen kerana dia nak makan dengan murah. Betul? Yang ini tak perlulah nak sibuk-sibuk nak ajak dia bekerjasama untuk jalankan bisnes. Nampak? Fokus hanya kepada orang yang nak jalankan
bisnes, bekerja bersama-sama, buat aktiviti-aktiviti bersama. Contohnya dalam musim COVID ini, kita dah rangka, syarikat dah rangka dan dah ajar bagaimana supaya kita boleh buat sharing tentang produk, tentang peluang melalui kaedah Google Meet, melalui kaedah Zoom meeting. Sokonglah. Nampak tak? Sokonglah. Jangan nanti apabila sampai saja maklumat diberikan oleh leader jam sekian, tarikh sekian, waktu tu dia reka alasan macam-macam. Nampak tak? Sebab apa dia tak nak attend? Kita suruh attend dan bawa prospek je pun. Bukan suruh cakap. Nampak tak? Yang kau risau sangat tu nak attend tu kenapa? Betul? Ubah. Ini semua tabiat, tuan-tuan. Ini semua sikap. Nampak tak? Yang boleh jawab perkara ini bukan orang lain. Kita diri sendiri yang boleh jawab. Sama ada kita ni betul ataupun tak betul. Okey? Macam-macam benda boleh dibuat secara online. Kita boleh buat training sesama grup tentang klinik tentang soal produk contohnya. Klinik tentang klinik ni bukanlah sakit. Klinik ni maksudnya kita nak huraikan betulkan apa yang kita tak faham, rangkaian kita tak faham. Betul tak kan? Tentang plan commission dan sebagainya. Nampak? Boleh muat sampai 100 orang secara percuma. Di Warten ini bagus tak? Kita didik orang dan kita lakukan marketing secara percuma. Kita tak tuntut pun supaya orang buat marketing cara yang berbayar, memerlukan modal demi modal demi modal. Nampak? Follow tata cara yang sama dalam menjayakan program-program yang telah pun disusun. Jangan bagi banyak alasan, teman-teman. Okey? Jangan suka ubah cara-cara sendiri. Okay? Macam-macam alasan ni kadang-kadang sampai telinga ni geli nak dengar ni. Nampak tak? Jadi kerjasama antara kita dengan leader kita adalah sangat penting untuk membolehkan kita berjaya. Okey? Dan juga kita ada banyak masa yang lain yang terluang. Kita boleh plan untuk buat small group presentation ataupun dulunya glamour dengan nama home party, tapi cumanya kita tahu kita tak bolehlah nak buat ramai-ramai. Betul tak kan? Kita buat dalam 5 orang, 8 orang, okey? Kita buat dalam sehari, buat sekali pun cukup, okey? Ataupun 2 hari sekali pun cukup. Okey? So kita kena attend banyak program-program yang disusun oleh syarikat, attend program-program yang dah disusun oleh leader-leader kita. Nampak tak kan? Susah payah disusun bukan untuk tujuan peribadi, untuk tujuan kemajuan bersama. Tapi kita ni degil. Kita ni membangkang, tak nak attend. Susahlah, betul tak kan? Okey. Okey, sebab apa? Program-program yang macam ni bagusnya kerana apa? Leader anda boleh menyampaikan perkara-perkara baru, berita-berita terkini daripada syarikat dengan lebih berkesan. Nampak? Kita tak ada masa nak bagi satu special punya advice, special punya coaching, special punya dengan hanya seorang dua kawan. Nampak? Kita buat secara kumpulan. Dengan berkumpulan, insya-Allah kita akan semakin boleh cepat berjaya. Okay? Jadi, anda percaya ke tidak bila kita merancang, kebarangkalian untuk kita berjaya adalah lebih tinggi. Sebab apa? Kalau kita gagal untuk merancang, okey, kebarangkalian untuk kita gagal pula adalah sangat tinggi. Okey. Ini yang perlu kita faham, okey. Kita gagal merancang bermaksud kita merancang untuk gagal. Okey. Jadi tuan-tuan dan sahabat sekalian, okey, pada malam ni, okey. Walaupun kita dah susun pelbagai-bagai perkara, dah susun, dah buat macam-macam, okey, tetapi kadang-kadang kejayaan yang datang itu tak pun seperti mana yang kita hasratkan, yang kita hajatkan. Setuju tidak? Setuju tak? Tetapi anda kena ingat, kalau kita tak lakukan langsung perkara-perkara tadi, okay, kita akan gagal sepenuhnya. Nampak? Bermaksud apa di sini? Anda pun faham, kita di sini boleh mencapai maksimum income sehingga RM1,100,000 satu bulan. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Sampai hari ini, okay, sampai hari ini, ada tak orang yang capai macam tu? Belum lagi. Betul? Belum lagi. Belum capai. Bermaksud gagal. Bermaksud gagal lah.
Tetapi apabila kita lihat orang yang dapat 500,000 juta, kita rasa macam mana? Oh, kita rasa ini pencapaian besar. 200,000 macam mana? Pencapaian besar. 100,000 macam mana? Kalau lah dapat dekat aku. Betul tak kan? 50,000 macam mana? Oh, banyak benda boleh selesai dalam hidup ni walaupun hanya 50,000 sebulan. Nampak? Tapi kalau kita tak rancang langsung, 5,000 pun susah nak masuk. Jadi rancang ni, kejayaan ini adalah, dalam bisnes sebenarnya, kita bukan bercakap soal kejayaan sangat. Kita bercakap soal gagal sebenarnya. Okey? Walaupun kita gagal 90%, 10% saja kita berjaya, itu pun dah boleh mengubah kehidupan kita. Dah boleh menyelesaikan segala hutang piutang kita. Nampak tak? Dah boleh buat macam-macam perkara juga untuk bantu keluarga kita, bantu masyarakat kita dan sebagainya. Okey? Sebab perancangan adalah perkara yang sangat penting. Okey. Jadi Tuan Kaki, itu antara perkara yang saya kupas berkenaan dengan bagaimana untuk kita ni berjaya. Belum lagi menjayakan, untuk kita ni berjaya. Okey? Lebih kurang berapa tadi? Saya punya ni, Tuan Kaki mana? Okey, baik. Boleh nampak Boleh. Okey, so itulah dia pengisian yang Tuan Ismail dah berikan kepada kita, begitu padat sekali. So anda faham, anda kaya. Betul Alright. Jadi soalan yang ketiga kita nak ajukan kepada Tuan Ismail lah. Okey. Alang-alang kita dah join dalam perniagaan Voltan ni, kita buat sampai jadi. Jadi apakah langkah penting untuk kita nak mencapai kejayaan? Silakan. Okey. Soalan dia sebenarnya pendek tapi mencabar tu. Betul kan? Menguji kepala otak kan? Tapi tak apalah. Kita bercakap daripada hati, daripada apa yang kita lalui selama dalam tempoh mengejar kejayaan. Okey. Jadi bagi saya lah, sebenarnya kalau kita nak berjaya dan menjayakan ini, perkara penting yang pertama adalah kita kena bina asas yang kukuh. Asas yang kukuh ini, apakah yang dimaksudkan? Asas yang kukuh yang saya nak maksudkan di sini adalah apa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, bukan orang lain. Diri kita sendiri. Nampak tak? Tak perlu nak banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Okey, asas yang kukuh itu bermakna diri kita, kepercayaan kita kepada syarikat macam mana? Keyakinan kita macam mana? Nampak tak? Kesetiaan kita dalam menjalankan perniagaan ini macam mana? Kemantapan ilmu yang dah ada dalam diri kita untuk menjalankan perniagaan ini macam mana? Itu semua persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Okey, kita bolehlah kerentong dengan orang itu, ini dan sebagainya. Tetapi boleh tak kita tipu diri kita sendiri? Tak boleh tu. Tak boleh. Okey, bagi saya perkara yang paling perlu kita betulkan adalah diri kita sendiri. Itulah asas yang paling kukuh sekali. Okey. Dan yang kedua, tolong beri komitmen. Tolong beri komitmen. Okey. Tolong beri komitmen ni bermaksud dia begini tu. Kalau kita hanya berada di Voltan ini, hanya menjalankan bisnes ini sekadar dalam mod minat. Okey. Bandingan dia adalah begini tuan-tuan. Satu orang yang memberikan komitmen yang penuh, okey, bersamaan dengan 100 orang yang hanya menunjukkan minat saja. Sebab itu anda lihatlah perbezaan pendapatan yang diperolehi, kerana itu adalah ukuran yang kita nampak dengan jelas. Betul. Okey, contoh, orang yang hanya sekadar minat, dia di Voltan ini sekadar nak cari 1,000 sebulan, benda mudah aja. Betul. Tapi saya fikir balik, bisnes yang begini bersifat global, kalau kita hanya berhajat nak dapat 1,000 sebulan, 2,000 sebulan, okay, lebih elok pergi jual nasi lemak, betul tak kan? Lebih elok pergi meniaga burger, betul tak kan? Bukanlah maksudnya meniaga nasi lemak, meniaga burger ni lekeh, tak. Tapi sekadar nak angka 1,000, 2,000. Betul? Kenapa kita tak nak hajat supaya dapat lebih daripada itu? Nampak? Maksudnya tadi, kalau orang yang hanya sekadar minat, dia dapat 1,000 sebulan.
Kalau orang yang bagi komitmen, insya-Allah 100,000 sebulan. Gandaan dia adalah 100 kali ganda. Nampak? Jadi jangan orang kata apa? Sediakan diri kita, sanggupkan diri kita untuk bagi komitmen supaya hasil yang kita perolehi adalah mampu untuk ubah diri kita. Okey, dan seterusnya beri masa yang munasabah. Beri masa yang munasabah. Ada orang buat bisnes ini, okey, apabila kawan tanya lepas 1 bulan. Kan? Macam mana? Kau dah jadi jutawan ke? Betul tak kan? Kita rasa macam mana? Kita rasa, oh lama, inilah soalan yang menjatuhkan, kata apa, kita punya mood. Betul tak kan? Bagi masa yang munasabah. Walaupun orang cemuh kita dan sebagainya, kita tahu kita perlukan satu jangka masa yang munasabah untuk dapat satu keputusan yang memuaskan, yang besar. Yang munasabah ni maksudnya macam mana? Katakan kita nak pendapatan 50,000 sebulan dan kita nak melahirkan ramai kawan yang berpendapatan 10 ke 20,000 sebulan. Kita ambil jangka masa 3 tahun contoh. Nampak tak? Kita dah tahu dah frame masa kita tu, kandang masa kita tu adalah 3 tahun. Jadi dalam tempoh itu apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu jalankan sahaja. Beraktiviti setiap masa dan sebagainya. Tak perlu terlampau ingat tentang hasilnya. Yang selalu ganggu kita adalah apabila kita selalu ingat hasil yang kita dapat. Nampak? Kerja tak banyak mana, hasil nak banyak. Bagi masa yang munasabah, buat secara berterusan, secara yang istiqamah. Nampak? Yang penting apa tahu? Tadi kan saya bagi tahu, kita dah dekat part niat tadi kan. Kita dah tulis dah ni. Hutang kita dengan si ini, hutang kita dengan ini, berapa. Kita selesaikan dia satu demi satu. Ini pun boleh jadi motivasi kepada kita. Untuk kita meneruskan lagi. Betul tidak? Ini juga boleh jadi motivasi kepada diri kita. Sebab itu dia kena tulis. Kalau tak tulis, dia hanya sebagai keinginan saja, bukan matlamat. Ya? Okey. Dan perkara yang tak kurang penting juga adalah kita bayangkan, kita visualisasikan, okey, impian yang kita mahu. Seolah-olah seperti kita ni dah melihat kejayaan kita. Kejayaan kita tu dah ada bersama kita. Okay, kita visualkan dia. Contoh, kalau kita nak rumah contoh, betul? Kita kena tahu rumah yang kita nak tu jenis apa. Rumah teres kah? Semi-D kah? Banglo kah? Betul tak kan? Rumah bina di tanah lot kah? Lokasinya di mana? Harganya berapa? Biliknya berapa? Semua kena jelas. Begitu juga kalau nakkan kereta dan sebagainya, semuanya kena jelas. Okay? Tetapi walau apa pun, okay, yang paling penting sekali adalah kita perlu lakukan setiap hari tanpa ada perkataan jemu. Nampak tak kan? Tanpa ada perkataan, orang kata apa? Bila bertemu dengan sedikit masalah dan sebagainya, menyebabkan kita nak tarik handbrake dan sebagainya. Menulis impian ni bukan apa, apabila kita tergantuk, kita patah balik. Kita tengok kita. Kita tengok janji kita dengan diri kita sendiri. Betul tak kan? Okay, dan pastikan diri kita layak. Pastikan diri kita layak. Apa maksudnya? Berdisiplin. Kita sentiasa kena berdisiplin tinggi. Dan juga progres rancangan ilmu pengetahuan tentang hal konten ini. Okay? Dan cara yang paling baik untuk cabar diri kita, apa dia tuan-tuan? Sampaikan apa yang kita mahu. Sampaikan apa yang kita mahu ni. Ceritakan apa yang kita mahu ini kepada orang lain. Kalau tak capai, diri kita malu. Betul tak? Ini maknanya kita mencabar diri kita sendiri. Nampak tak? Mungkin kita boleh ceritakan kepada siapa? Ceritakan kepada ibu dan ayah kita bagi yang masih ada. Ceritakan kepada pasangan kita. Ceritakan kepada rakan-rakan kita. Okay? Dalam kategori rakan ini, akan ada orang kata, you can do it. Betul tak? Betul tak? Akan ada orang menyokong kita. Tapi ada orang akan memperlekehkan kita. Betul. Ada orang akan cuba mentertawakan kita.
benda ni sebenarnya bagi orang yang positive thinking, dia akan kata apa? Kau tunggu. Satu hari nanti aku akan buktikan kepada kau. Nampak tak? Jadi benda ini, inner energy ni perlu kuat. Nampak? Inner energy ni perlu kuat. Nampak tak? Makin orang tekan kita, makin orang rasa kita tak boleh, makin kita perlu buktikan kepada dia. Nampak tak kan? Jangan tunggu kita ni sentiasa diberi motivasi oleh pihak lain. Diri kita perlu boleh memotivasikan diri kita. Untuk itu, saya seru kepada anda, jadi player. Jadi player dalam tim kita. Kitalah yang merancang, kitalah yang melakukan, kitalah yang melakukan review dan sebagainya. Jangan hanya menjadi penonton. Jadi penonton ni, dia senang lari. Nampak tak? Bila kita letakkan diri kita dalam kategori penonton, nak jadilah, tak jadi tak apa. Dalam permainan, nak menang lah, tak menang pun aku tak kisah. Betul tidak? Betul tak? Jadi kita ni kalau letakkan diri kita ni dalam mood player, jadi pemain, nampak? Barulah kita akan memainkan peranan yang besar. Dan insya-Allah kejayaan tu dia berbentuk subjektif. Tetapi dia akan datang kepada kita. Okey? Dan insya-Allah dalam network marketing adalah satu bisnes yang indah. Untuk kita lebih berjaya, sememangnya kita perlu menjayakan orang lain. Okey? Tak ada orang yang boleh capai kejayaan besar tanpa dia menjayakan insan lain. Tak ada tu. Tak ada. Kartun namanya. Saya jadi jutawan tapi ada dah bagi tak ada. Itu semua tipu. Nampak tak? Untuk berjaya di network marketing mesti berjaya dan ada kumpulan sasar yang ikut berjaya bersama dengan kita. Sebab untuk berjaya di Walten ni kita kena bantu ramai orang. Bila kita tahu kita nak bantu ramai orang, kita tahu kita ada banyak tugasan. Betul? Secara automatik. Mana mungkin nak bantu ramai orang tapi tak ada tugasan? Nampak tak? Keikhlasan daripada dalam diri kita ni kena tinggi. Kesanggupan yang ada dalam diri kita ni juga kena tinggi. Nampak? Dan juga tulis kita punya impian kita untuk kita, orang kata apa, selalu memotivasi diri kita. Jangan hari ni kita motivasi orang, esok kita yang layu. Ini pun satu hal juga, orang melihat kita. Okay? Dan mungkin ini adalah perkara yang last untuk saya cerita kepada tuan-tuan. Mencemburui kita, dia orang bagi saya 1 jam. Betul tak kan? Benda macam ni topiknya ringkas tapi sebenarnya diperlukan tempoh masa yang agak panjang. Saya sambung lagi 4 jam. Boleh ke tak? Boleh. Boleh ke tak boleh ni? Tak boleh, betul tak kan? Muntah aku kat sini kan? Okey, yang sebelum saya mengakhiri kita punya perjumpaan pada malam ni, okey, dalam sekitar hanya 1 jam ini, okey, perkara yang tidak kurang juga penting adalah sentiasa kita muhasabah diri kita. Betul tak? Apa yang kita perolehi dalam perjalanan perniagaan kita ini, okey, sebenarnya adalah disebabkan tindak dan tanduk kita. Tindak tanduk kita. Okay? Niat kita yang sebenar. Anda kena percaya ni. Buat baik, dapat baik. Buat tak baik, mesti dapat tak baik. Betul kan? Jadi, banyak-banyak buat baik, mesti dapat banyak-banyak hasil. Buat banyak-banyak tak baik, mesti dapat banyak-banyak yang tak baik. Senang je. Senang saja. Nampak tak kan? Okay? Jadi, kita kena review. Jangan oleh kerana ada sedikit gangguan dan sebagainya, kita tarik handbrake. Kita kena ingat balik kenapa kita bermula di Walten ini. Okay? Kita tak perlu tunggu diri kita ni hebat, pandai bercakap, faham segala-galanya, baru kita nak start. Okay? Tetapi kita kena start. Kita kena start daripada sekarang. Sedikit sebanyak pesanan dan nasihat saya tadi daripada sudut apa preparation kita. Soal company tu dah settle tuan-tuan. Ini kita, diri kita. Apa niat kita, apa kita punya sikap, apa kita punya tindakan, apa kita punya matlamat, apa kita punya kumpulan kita tadi dan sebagainya, cara gerak kerja kita tadi, ini perkara yang perlu kita betulkan untuk berjaya. Boleh berjaya cepat di Walten International, tetapi of course, pengalaman saya sendiri selama 2 tahun, shortcut tak ada. Shortcut tak ada tuan-tuan. Okay? Cepat boleh. Sebab apa? Kalau Walten ini kita kata buatlah, tetapi ini skim lambat kayut. Tak ada pun mana ikut, betul tak kan?
Betul tak? Jadi ini sebenarnya adalah platform yang dah disusun, dirangka begitu baik oleh grup CEO kita, Tuan Ismail Ciani dan Puan Zahira. Kita ni golongan yang perlu bersyukur. Nampak? Sebab masih ramai lagi orang yang tak tahu pun tentang perniagaan ini. Kita di peringkat awal. Okay? Jadi insyaAllah Walton pun baru bermula, baru 2 tahun. Pasaran kita pun masih lagi kecil. Okay? Moga kita bersama-sama menuju kejayaan, betulkan niat kita, betulkan gerak kerja kita, jangan ada persengketaan di antara kita. Wah, macam lagu pula dah. Supaya insyaAllah mudah-mudahan apa yang elok daripada saya tadi, tuan-tuan dan puan-puan gunakanlah. Kita panjang-panjangkan ilmu. Apa yang mungkin ada kesilapan, mungkin ada kata-kata saya tadi yang mengguris hati dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walton Power. Terima kasih kepada Tuan Ismail Manjung atas perkongsian beliau. Nampak berjaya dan menjayakan. Begitu panjang dan begitu padat perkongsian yang beliau telah pun kupas. Alright. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini daripada perkongsian beliau, yang mana beliau telah pun terangkan di bahagian management, di bahagian syarikat tu bagaimana. Dan dia juga telah menerangkan di bahagian usahawan sebagai ejen Walton ni apa yang kita perlu sediakan untuk kita nak berjuang dalam perniagaan ni. So saya rasa saya pun tak perlulah nak kupas ataupun nak rumuskan, sebab apa, begitu padat dan begitu saya nampak setiap poin yang diberikan tu saya nampak faham dan kita boleh terima dan boleh ambil untuk kita nak aplikasikan dia. Alright? Jadi terima kasih kepada semua usahawan-usahawan Walton. Saya nampak di sini masih lagi kekal sehingga kita punya yang menonton, yang berada dalam program kita pada malam ni, lebih 200 peserta. Terima kasih kepada semua. Dan kita jumpa lagi di lain waktu dalam di rancangan yang lain ataupun di program-program yang akan datang yang syarikat akan anjurkan. Dan terima kasih juga kepada speaker kita Tuan Ismail Manjung dan kepada semua usahawan-usahawan. Jadi saya rasa setakat itu saja. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Kita juga jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.